ustaz, ustazah, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Pagi ini dapat kita bertemu lagi untuk menyambung tadabbur kita. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan lihat ayat yang ke-9 daripada surah Al-Fath. Baik, kita lihat dulu ayat tersebut pada muka surat yang ke-511. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziru wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Baik. Jadi ayat ini bermula dengan huruf lam. Litu'minu tu lam tu, litu'minu. Jadi lam ni dia disebut sebagai lam at-ta'lil. Jadi kita boleh terjemahkan lam ni untuk ataupun supaya. Cuba sebut lam at-ta'lil. Ta'lil ataupun nama lain dia lam mukai. Jadi kalau kita belajar dalam nahu, lam ta'lil ni dia termasuk harfu nasab. Ya, harfu nasab, huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. So tu'minu ni sebenarnya asalnya tu'minuna. Jadi dia buang nun. Itu yang masukkan nasab, tapi tak apa, itu dalam nahu. Baik, lam tu lam ta'lil, supaya. Kita dah jumpa dah sebelum-sebelum ni. Bermula daripada ayat yang kedua. Kalau kita tengok atas balik, ada liyaghfira. Liyaghfira, kan tengok terjemahan dia kata apa? Supaya dia memberi keampunan. Nampak tak? Li tu. Lepas tu ayat yang kelima, ada lagi li kan? Liyudkhilal mu'minin, supaya dia memasukkan akan orang-orang yang beriman. Jadi li ni menunjukkan supaya, mesti dia ada kaitan dengan apa sebelum dia. Kalau ayat yang ke-9 ni, litu'minu, supaya kamu beriman, billah, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasul baginya. Jadi litu'minu billahi wa rasulihi maksudnya supaya ataupun agar ataupun untuk kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tu'azziruhu, dan kamu, diterjemah apa situ? Tu'azziru, kamu menolong. Hu, akannya. Hu tunya tu'azziru, kamu menolong. Wa tuwaqqiru, wa dan tuwaqqiru, dia terjemah apa situ? Kamu memuliakan atau kamu mengagungkannya. Kemudian lagi wa tusabbihuhu, dan kamu sentiasa bertasbih. Hu, akannya. Bukratan, pada waktu apa dia? Pagi. Wa asila, dan waktu petang. Okey, jadi perhatikan balik terjemahan dia. Ayat yang ke-9 ini, litu'minu billahi wa rasulih, supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu,
dan kamu menolong akannya dan kamu mengagungkan akannya, wa tusabbihuhu, dan kamu sentiasa bertasbih akannya, bukratan, pada waktu pagi, wa asila, dan pada waktu petang. Okey. Jadi tadi kita sebut dah li itu namanya apa? Lam at-ta'lil. Dia ada fungsi-fungsi dia ni. Lam ni ada banyak dalam Quran. Ada huruf jar, ada lam ta'lil. Jadi li supaya kamu beriman. Dia berkait dengan ayat inna arsalnaka tu. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Jadi ayat yang ke-9 ni dia daripada ayat yang ke-8. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami ataupun sesungguhnya telah mengutuskan oleh kami akan engkau, iaitu Nabi Muhammad. Jadi syahidan wa mubasyiran wa nadhira itu tugas Nabi. Kita dah bincang dah sebelum ni. Kenapa Allah utuskan Nabi? Jawapannya ialah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kamu menolongnya, dan kamu mengagungkannya, dan kamu bertasbih kepadanya pagi dan petang. Jadi apa tugas Rasul yang kita dah lihat dah sebelum tu? Jadi tugas Rasul sebagai saksi dan sebagainya, jadi pengajaran ataupun kita kata apa, pengutusan Rasul. Tengok surah yang ke-16. Ayat 36. Muka surat 271. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Dan demi sesungguhnya telah kami utuskan pada setiap umat, setiap generasi akan seorang Rasul. Dan tugas Rasul itu apa dia? Mengajak manusia untuk abdikanlah diri olehmu kepada Allah.
wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Taghut tu apa dia taghut? Cuba baca takrif ni. At-taghut kullu ma ubida min dunillah. Sekali lagi. At-taghut kullu ma ubida min dunillah. Apa maksud dia? Taghut itu ialah setiap apa sahaja yang diabdikan, yang dipuja, yang disanjung, yang disembah. Itu maksud ubida. Setiap apa sahaja yang diabdikan, yang dipuja, yang disembah, yang disanjung min dunillah, daripada selain Allah. Itu maksud apa? Taghut. Setiap apa sahaja yang disembah, yang diabdikan diri, yang dipuja, yang disanjung min dunillah, selain daripada Allah. Dapat maksud taghut? Kullu ma ubida min dunillah. Okey, jadi apa tugas Rasul Allah kata dekat sini? Setiap Rasul yang diutuskan kepada setiap umat, tugasnya adalah untuk mengajak manusia supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah. Untuk mengabdikan diri hanya kepada Allah dan menjauhi selain daripada sembahan lain-lainnya. Selain daripada pujaan lain-lainnya. Jadi bila kita sebut ibadah, pengabdian diri itu, al-ibadah, ibadah itu maksudnya tauhidullah. Ini kelas hari Selasa hari tu Haji Fifi, sama. Tengok balik nota. Tauhidullah wa ta'atuhu. Cuba kita baca pula takrif ibadah yang simple ni. Al-ibadah tauhidullah wa ta'atuhu. Sekali lagi, al-ibadah tauhidullah wa ta'atuh. Jadi tugas Nabi, tugas Rasul ajak manusia untuk mengabdikan diri, mengibadahi Allah. Apa maksud ibadah? Dia bukan semata-mata solat, tapi lah seluruh kehidupan kita dalam rangka mentauhidkan Allah. Apa maksud tauhid bahasa Melayu? Mengesakan. Mengesakan siapa? Allah. Dan bukan sahaja mengesakan Allah dalam setiap kehidupan kita, niat kita itu serupa yang kita sebut dalam doa iftitah kan? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. 4 tu. Sesungguhnya solatku, apa lagi? Ibadahku, kehidupanku, kematianku lillahi rabbil alamin. Lillah, hanya kepada siapa? Hanya untuk siapa?
Allah Rabbul Alamin. Itu nama tauhid. Jadi kita solat kerana Allah. Bukan saja solat, kita bekerja pun kerana Allah. Jadi kalau kerana Allah, mestilah mengikut arahan Allah. Jadi Nabi Muhammad salah seorang Rasul, diutuskan untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah dan mentaatinya. Setiap Rasul pula, dia diutuskan kitab. Dia diutuskan sekali dengannya kitab. Surah 2 ayat 213. Surah Al-Baqarah, surah 2 ayat yang ke-213. Muka surat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidah فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه Okay, kita lihat terjemahan dia sampai separuh tu. Apa Allah kata dalam ayat ni? Dulu umat manusia itu adalah umat yang satu. Maksudnya satu fikrah dia. Semuanya daripada Nabi Adam itu asalnya mereka mentauhidkan Allah. Belum lagi berlaku syirik. Bila berlakunya perpecahan yang pertama, syirik? Zaman bila? Zaman bila mulanya syirik? Zaman Nabi Adam, anak-anak Adam, ada tak berlaku syirik? Tak ada. Yang berlaku ialah pada zaman Nabi Nuh. Maksudnya sebelum Nabi Nuh diutuskanlah. Disebabkan berlaku selepas daripada anak cucu Adam itu berlaku syirik, Allah utuskan Rasul tadi. Ayat yang surah 16 tadi tu. Tujuan dia untuk ajak manusia mengabdikan diri balik kepada Allah. Jadi Allah kata, dulu manusia itu satu. Lalu Allah utuskan para nabi, termasuklah para rasul, sebagai pembawa khabar gembira. Samalah macam nabi. Dan pemberi peringatan, wa munzirin. Lepas tu Allah kata apa? Wa anzala ma'ahum, dan Allah turunkan bersama mereka al-kitaba bil haqq. Kitab dengan kebenaran. Kitab itu ada kebenaran. Apa yang ada dalam kitab? Ialah ilmu. Apa yang ada dalam kitab? Ialah ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang akan menjadi hakim, pemutus kepada perselisihan yang berlaku di antara manusia. Soal apa yang paling besar sekali dalam hidup ini? Tujuan hidup. Jadi Quran menyelesaikan masalah ini. Apa tujuan hidup? Manusia kadang-kadang dia tak tahu apa tujuan hidup dia. Dia hidup dalam keadaan mengikut hawa nafsu. Quran datang untuk umat Nabi Muhammad, Quran. Untuk umat Nabi Nuh ada kitabnya, tak disebut nama. Untuk umat Nabi Ibrahim, Suhufi Ibrahim. Untuk umat Nabi Musa, Taurat. Untuk Nabi Isa, Injil. Nabi Daud, Zabur. Terkandung apa di dalamnya?
pengajaran, ilmu, supaya manusia tahu apa sebenarnya tujuan hidup dia. Nak repair balik, nak buat perubahan. Yang asalnya manusia betul-betul tahu, tapi lama kelamaan manusia menjadi rosak. Sehinggalah akhir zaman, kitab itulah yang akan memperbaiki balik manusia punya pemikiran. Jadi Allah kata, Allah kirimkan bersama dengan Rasul itu, dengan para Rasul itu, kitab, buku. Jadi kalau Nabi Muhammad, Allah utuskan dia untuk ajak manusia mengabdikan diri kepada Allah, dan Allah berikan dia Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad, Al-Quran lah. Apa hasil tuan-tuan dan puan semua kalau kita betul-betul belajar Al-Quran? Ni tadi ni. Apa dia? Buka balik surah 48 ayat 9 ni. Kalau betul lah kita ni belajar Al-Quran, apa kesan dia? Jadi supaya, pertama apa dia Allah kata? Beriman. Kita belajar Al-Quran itu, kita dapat iman kepada Allah. Dan beriman kepada Rasulnya. Yang kedua, pengutusan Rasul Nabi Muhammad membawa Al-Quran, memberikan kesan kepada kita menjadi seorang apa? Untuk apa? Apa yang diajar dalam Quran tersebut, apa yang Nabi bimbing kepada kita. Yang kedua, apa dia Ji? Yang kedua? Pertama, beriman kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, menolongnya. Yang ketiga, mengagungkannya. Dan yang keempat, sentiasa bertasbih. Bila? Pada waktu pagi dan petang. Empat ni. Sekali lagi, apa yang pertama? Iman kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, menolong Allah. Yang ketiga, mengagungkan Allah. Yang keempat, sentiasa bertasbih pada waktu pagi dan petang. Ini perlu huraian lah. Tapi perasan tak? Inilah dia hasil daripada apa? Kalau kita belajar Al-Quran yang sebenar. Macam kita belajar kat sekolah, buat sistem. Bila kita buat satu kos, ada tak dia punya, kita panggil apa? Cikgu bertolong ataupun yang bahagian universiti, kalau kita buat satu subjek, satu kos, dia punya output dia apa dia kan? Nak lahirkan apa? Kita buat satu kos engineering awam, civil. Apa output dia? Menjadi apa dia? Seorang engineer yang apa? So dia awam, mahir macam mana kan? Boleh membina bangunan ke apa, sekian. Sekarang macam itulah bila kita letak silibus Al-Quran, apa dia output dia? Menjadikan seorang itu beriman kepada Allah. Yang kedua, menolong agama Allah ini. Yang ketiga, mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Dan yang keempat, sentiasa bertasbih kepada Allah. Jadi sepanjang kita belajar Al-Quran, adakah kita dah boleh tik? Oh, Alhamdulillah, aku belajar Quran ni, aku dah beriman kepada Allah. Soalnya macam mana nak ta'rif iman? Kena clear dulu supaya dapat target yang disampaikan ini. Kemudian, adakah aku belajar Al-Quran, kesannya aku menjadi penolong Allah? Adakah aku belajar Al-Quran, kesannya aku mengagungkan Allah? Dan yang terakhir, sentiasa bertasbih kepada Allah. Kita boleh tik ni. Capai tak? Kira kalau tak capai tu, nanti dia ambil report card, berapa result dia?
Ya. Okey. Itu kita huraikan nanti. Jadi sekarang kita kena clear dulu. Inilah dia target kita bila belajar. Sebab tu kita balik-balik ke surah Al-Fat ni kan, surah tentang apa? Tentang kemenangan kan. Allah tunjukkan bagaimana kemenangan itu. Tapi disebabkan daripada peringkat awal Nabi diutuskan. Untuk apa? Kita belajar agama ni untuk apa? Hanya sekadar untuk solat, lepas tu dah buat kerja masing-masing, lepas tu cari rezeki, kita bina keluarga kita, bagi anak kita pendidikan pula, buat rumah, nanti umur kita dah habis servis kita, lepas tu kita relax, berjalan ke sana sini, itu ke? Daripada awal Nabi diutuskan, target dia ini. Dan terbukti pada Hudaibiyah, Allah bagi kemenangan. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat Nabi semua mencapai ni, iman, menolong Allah, mengagungkan Allah dan sentiasa bertasbih kepada Allah, baru Allah bagi Al-Fat, kemenangan tu. Jadi first kali kita kena tengok apa itu iman dulu. Lepas tu kita akan tengok menolong. Jadi apa yang dimasukkan dengan iman pula? Iman. Al-iman. Iman ni satu ke bawah ni. At-tasdiq bil qalbi. Cuba sebut sama-sama. At-tasdiqu bil qalbi. Baik, yang pertama al-tasdiqu bil qalbi, yang kedua al-qawlu bil lisan. Okey, sebut sama al-qawlu bil lisan.